Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Najwa binti Luqman dan rakan saya Mardia binti Uthman akan membentangkan satu tajuk iaitu sumbangan sejarah Islam terhadap pembangunan Malaysia dari segi aspek kebudayaan. Okey, baiklah. Untuk tajuk ini, kami bersepakat untuk memilih 4 sumbangan dari segi aspek kebudayaan, iaitu sumbangan dari segi pembudayaan ilmu, pembudayaan nilai-nilai murni, pembudayaan masyarakat madani dan juga pembudayaan kesederhanaan. Jadi, kita akan pergi kepada keempat-empat sumbangan ini satu demi satu. Okey, baiklah. Untuk pembudayaan ilmu ni sendiri bermaksud kewujudan satu keadaan di mana setiap lapisan masyarakat melibatkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan keilmuan di setiap kesempatan, dan keadaan di mana segala tindakan manusia baik di tahap individu apatah lagi di peringkat masyarakat diputuskan dan dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam budaya ini, ilmu dianggap sebagai satu keutamaan yang tertinggi dalam sistem nilai peribadi dan masyarakat di setiap peringkat. Okey, maksudnya kat sini kita dapat lihatlah pembudayaan ilmu ni sebenarnya sudah berlaku dekat negara kita, dan bila kita tengok balik, sebenarnya pembudayaan ilmu ni adalah merupakan satu budaya yang dibawa oleh masyarakat Islam pada satu ketika dahulu. Contohnya sendiri pada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi sangatlah macam mementingkan ilmu pengetahuan itu sendiri, sehingga dalam Al-Quran pun ada nyatakan yang ayat pertama diturunkan iaitu Iqra. Jadi kita akan telusuri dengan lebih dalam lagi mengenai pembudayaan ilmu. Okey, pembudayaan ilmu ni sendiri seperti yang saya telah nyatakan sebentar tadi, ianya adalah selaras dengan ajaran Islam. Sebabnya agama Islam sendiri menuntut penganutnya untuk sentiasa berfikir dan juga belajar. Nabi sendiri ada bagi tahu supaya kita ni tuntutlah ilmu sehingga ke negeri Cina. Walaupun pada masa tu Nabi berada di tanah Arab, tapi Nabi cakap tuntutlah ilmu sehingga ke negeri Cina. Maksudnya untuk macam menunjukkan bahawa pentingnya menuntut ilmu itu sendiri. Dan menuntut ilmu ni adalah merupakan proses sepanjang hayat. Maksudnya tak semestinya orang muda sahaja kena menuntut ilmu, tapi seluruh peringkat generasi perlu menuntut ilmu. Bak kata orang, menuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Dan pembudayaan ilmu ni juga adalah untuk meninggikan darjat manusia lah, sebab orang yang berilmu sudah pasti akan tinggi darjatnya di sisi manusia, manusia dan masyarakat. Okey, perkara ni amat jelas apabila Al-Quran sendiri memainkan peranan penting dalam pembinaan tamadun Islam agar umatnya terus menyelidiki sesuatu perkara. Hal ini dapat dibuktikan di dalam wahyu yang pertama diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Alaq, iaitu ayat 1 hingga 5, yang bermaksud, "Wahai Muhammad, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan seluruh makhluk, Ia menciptakan manusia dari sebuku darah buku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah mengajar manusia melalui pena dan tulisan dan mengajarkan manusia apa yang diketahui." Okey, berdasarkan ayat Quran ini sendiri menganjurkan bahawa penting untuk kita menuntut ilmu. Sedangkan ayat Quran ini sendiri adalah ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak menunjukkan betapa agama Islam sangat-sangatlah macam menuntut penganutnya untuk menuntut ilmu. Dan sebenarnya kedatangan Islam ni dia telah beri kesedaran kepada masyarakat alam Melayu sendiri untuk bersifat ilmiah. Sebabnya sebelum kedatangan Islam ni, perkara macam sebelum kita tahu, seperti yang kita tahu, macam masyarakat Melayu sebelum ni mengamalkan agama Hindu, Buddha dan animisme kan. Jadi mereka lebih banyak percaya kepada perkara-perkara tahyul, yang perkara yang karut marut lah. Tapi setelah datang Islam, seluruh masyarakat dari segenap lapisan mula bersungguh untuk menuntut ilmu. Dan akhirnya perkara ini berjaya untuk mengubah pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap pegangan agama, kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan. Okey, seterusnya akan wujudlah juga keseimbangan antara ilmu agama dan juga ilmu dunia dalam kurikulum pendidikan dalam Islam. Maksudnya macam Islam ni tak tekankan hanya kepada untuk ilmu akhirat sahaja, tapi kita juga perlu tekankan ilmu keduniaan, kerana dunia adalah jambatan ke akhirat. Jadi wujudlah beberapa dasar pendidikan dan institusi perkembangan ilmu di Malaysia sehingga kini. Jadi
antara sumbangan pada pembangunan Malaysia dari segi pembudayaan ilmu ni sendiri, contohnya macam pengenalan kurikulum seperti pendidikan Islam kepada murid Islam dan pendidikan moral kepada bukan Islam turut diperkenalkan dekat sekolah. Contohnya, wujud sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi yang menawarkan dan memperkenalkan kurikulum Islam. Okey, kalau kita dapat lihat sendiri, ada sekolah agama yang telah menggalakkan pelajar-pelajar yang ingin mendalami mata pelajaran ilmu agama. Contohnya macam sekolah-sekolah persendirian yang menawarkan subjek-subjek agama khusus kepada pelajar-pelajar yang ingin belajar subjek agama. Dan kerajaan sama sekali tak melarang perkara tersebut, bahkan menggalakkan lagi lah macam murid-murid untuk belajar ilmu agama. Dan institusi pengajian tinggi awam sendiri ada yang menawarkan kos-kos agama, contohnya macam Universiti Islam Antarabangsa telah menjadi pusat perkembangan ilmu agama kepada mahasiswa dan mahasiswi dari dalam dan juga luar negara. Jadi perkara ini membuktikanlah bahawa sebenarnya pembudayaan ilmu pada zaman sejarah Islam yang pada zaman-zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad, zaman Uthmaniyah dan zaman Abbasiyah, sebenarnya telah dipraktikkan sehingga kepada pembangunan Malaysia pada masa kini. Okay, seterusnya kita bergerak kepada sumbangan yang kedua, iaitu dari segi pembudayaan penerapan nilai-nilai Islam. Okay, dari segi penerapan nilai-nilai murni ini sendiri pada zaman Nabi Muhammad sendiri dah banyak. Sebabnya Nabi Muhammad sendiri sangat banyak mempengaruhi pembangunan nilai-nilai yang diamalkan oleh masyarakat pada hari ini. Nabi ni sentiasa mengajar umatnya untuk sentiasa mengamalkan nilai murni walau di mana sahaja kita berada. Okey, saya bagi contoh satu nilai murni, iaitu nilai murni keadilan. Okey, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sesungguhnya orang yang adil ditempatkan di sisi Allah di atas menara cahaya. Mereka adalah golongan yang bersikap adil dalam hukum mereka terhadap keluarga dan dalam melakukan tugasan. Hadis riwayat Muslim. Okey, hadis ini menunjukkan bahawa betapa Islam sangat menggalakkan umatnya untuk bersikap adil dan mereka sangatlah mengangkat darjat orang yang bersikap adil. Jadi perkara ini menunjukkanlah bahawa penerapan nilai-nilai murni dalam Islam tu telah berlaku pada zaman Nabi dahulu dan juga diteruskan sehingga pada masa kini. Okey, contoh lain lagi, telah berlaku satu peristiwa bersama sahabat Nabi, iaitu sahabat Nabi bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa bapanya membawanya kepada Rasulullah dan berkata, "Aku telah memberi anakku ini seorang hamba sahaya milikku." Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam pun bertanyalah, "Apakah engkau memberi sepertinya kepada setiap anak-anak engkau?" Jawab bapanya, "Tidak," kata baginda. "Jika begitu, ambil semula." Jadi perkara ini membuktikan bahawa Islam sangat-sangat menganjurkan umatnya untuk bersikap adil. Sebabnya Nabi sendiri nak nak memastikan bahawa setiap bapa tu sendiri berlaku adil kepada anak-anaknya. Itu antara hubungan bapa, iaitu hubungan kekeluargaan antara bapa dengan anaknya. Apatah lagi antara hubungan yang lebih luas lagi, contohnya dari segi skop pemimpin dengan masyarakat dan lain-lain. Maksudnya macam kita perlulah berlaku adil dalam kita punya kehidupan seharian kita, dan kita perlu ingat adil tu adalah bukannya sama rata, tapi adil tu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan kalau kita tengok dekat Malaysia ni sendiri, sebenarnya keadilan itu sendiri ada dalam perlembagaan persekutuan yang telah digubal. Okey, contohnya saya bagi contoh dari segi perkara 11. Perkara 11 ni adalah mengenai kebebasan beragama. Kerajaan Malaysia masih mengamalkan sikap adil kepada masyarakat pelbagai kaum di Malaysia melalui perkara 11. Contohnya, melalui perlembagaan persekutuan, perkara 11 telah menyatakan bahawa tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Maksudnya walaupun agama Islam merupakan agama persekutuan di Malaysia, namun demikian, agama-agama lain masih tetap boleh diamalkan di Malaysia tanpa sebarang sekatan. Okey. Kebebasan inilah yang akan sebenarnya membentuk perpaduan yang kukuh antara kaum, dan ini telah dibuktikan dengan keamanan yang dikecapi oleh rakyat Malaysia pada masa kini. Memanglah tak dinafikan, mungkin ada sedikit selisih faham, tapi itu adalah asam garam kehidupan. Tapi berbanding dengan negara-negara lain, negara kita ni adalah salah satu negara yang kira macam harmoni lah dan bersatu padu kerana mampu hidup dalam masyarakat pelbagai kaum yang pelbagai lah. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya untuk menghuraikan konsep-konsep yang sumbangan-sumbangan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiah binti Uthman. Okey, terima kasih kepada Najwa kerana membentangkan dua sumbangan sejarah Islam terhadap pembangunan Malaysia dari aspek kebudayaan.
Okey, maka saya akan meneruskan pembentangan ini, iaitu sumbangan sejarah Islam yang ketiga, iaitu pembudayaan masyarakat madani. Okey, baiklah. Slide pertama. Okey, apa itu maksud masyarakat madani? Dalam slide saya ada memberikan 3 pandangan tokoh. Okey, saya akan membicarakan pandangan tokoh dari Norisa Baharum, iaitu masyarakat madani ialah masyarakat yang maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Okey, bagaimana pula pandangan Nur Cholish Madcik? Beliau mengatakan bahawa masyarakat madani ini adalah masyarakat yang merujuk kepada masyarakat Islam yang pernah dibangunkan oleh Nabi Muhammad SAW sewaktu beliau di Madinah, sewaktu baginda di Madinah. Okey. Slide seterusnya ialah elemen sosial sebagai prasyarat pembentukan masyarakat madani. Okey, ada 5 elemen sosial sebagai prasyarat pembentukan masyarakat madani, iaitu pertama, masyarakat bebas mengemukakan sesuatu pendapat. Okey, elemen sosial yang kedua, mengamalkan sistem demokrasi. Elemen sosial yang ketiga, mengamalkan konsep pluralism. Dan yang elemen keempat, mengamalkan konsep toleransi. Dan yang terakhir ialah elemen sosial, iaitu keadilan sosial, iaitu seluruh aspek kehidupan seperti ekonomi, politik dan pengetahuan. Okey. Perkaitan antara sejarah Islam dengan pembudayaan masyarakat madani di Malaysia. Bagaimana sejarah Islam memberikan sumbangan terhadap pembangunan Malaysia dari aspek kebudayaan. Okey. Dari segi sejarah Islam, kita dapat lihat dalam Piagam Madinah, iaitu fasa 25, ada mengatakan bahawa bagi Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang Islam agama mereka. Okey, hal ini memperlihatkan kepada kita bahawa Islam memberikan kebebasan kepada setiap warga bukan Islam menganut dan mengamalkan ajaran mereka tanpa memberi sebarang paksaan kepada mereka untuk menukarkannya kepada agama Islam. Okey. Maksudnya di sini keadilan sosial, elemen sosial untuk pembentukan masyarakat madani itu keadilan sosial diaplikasikan dalam sejarah Islam, juga terdapat dalam konteks Malaysia. Okey. Kalau kita tengok di Malaysia pula, pembudayaan masyarakat madani ini berlaku apabila masyarakat di Malaysia sendiri juga bebas menganuti dan mengamalkan ajaran agama masing-masing seperti yang diperuntukkan dalam Perkara 11 Perlembagaan Malaysia. Maksudnya, dekat negara kita di Malaysia juga telah mengaplikasikan konsep keadilan Islam, keadilan sosial yang terdapat dalam sejarah Islam. Maka termaktublah Perkara 11, iaitu kebebasan beragama dalam Perlembagaan Malaysia dengan syarat agama Islam dijadikan sebagai agama persekutuan. Okey, baiklah. Slide yang seterusnya. Okey. Kita juga dapat lihat peristiwa sejarah Islam, iaitu semasa zaman pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu sewaktu pemerintahan Saidina Khalifah Uthman bin Affan. Okey. Di mana orang Kristian telah mengadu kepada Khalifah Uthman bin Affan bahawa tanah mereka sedikit dan mereka perlu bersaing dengan orang Dahakin. Lalu apa tindakan Khalifah Uthman sewaktu itu? Okey. Khalifah Uthman telah menulis surat kepada Gubernur Kufah dan mengurangkan jizyah sebanyak 200 helai pakaian. Hal ini menunjukkan sejarah Islam dia telah mempraktikkan elemen sosial pembentukan masyarakat madani, iaitu konsep toleransi, di mana Khalifah Uthman, orang Islam, telah bersikap toleransi terhadap orang bukan Islam, iaitu orang Kristian. Okey. Dalam konteks Malaysia juga, kita dapat lihat pembudayaan masyarakat madani, iaitu elemen sosial bersikap toleransi, di mana
Sejarah Islam membudayakan masyarakat Madani di Malaysia untuk bersikap toleransi melalui kewujudan kepelbagaian rumah ibadat yang merupakan simbol kebebasan beragama di negara. Okey, seperti mana kita tahu, rumah ibadat dekat Malaysia ni banyak, seperti masjid, gereja, kuil, white. Okey. Apa yang kita dapat lihat, masyarakat di Malaysia ni dia bersikap toleransi di mana dia menerima perbezaan dan dia juga menghormati rumah ibadat walaupun itu bukan rumah ibadat dia, faham tak? Macam penganut agama Islam menghormati rumah ibadat seperti kuil, gereja, walaupun itu bukan rumah ibadat mereka. Okey. Slide seterusnya. Okey, sumbangan yang keempat, sumbangan Islam, sejarah Islam terhadap pembangunan Malaysia dari aspek kebudayaan ialah pembudayaan konsep kesederhanaan iaitu wasatiyah dalam negara. Okey. Pandangan tokoh mengenai konsep kesederhanaan. Okey. Menurut Hamka, wasatiyah, konsep kesederhanaan ini adalah berkaitan dengan cara dan pembawaan agama dalam kehidupan seseorang dan masyarakat. Okey, Al-Qaradawi pula menyenaraikan 6 elemen wasatiyah, iaitu keadilan, istiqomah, terbaik, keamanan, kekuatan dan kesatuan. Okey. Dalam hal ini saya akan memberikan elemen keadilan untuk diaplikasikan dalam konteks Malaysia. Okey, baiklah. Berkaitan antara sejarah Islam dengan pembudayaan konsep kesederhanaan di Malaysia. Okey. Sejarah Islam, kita tengok dari sudut sejarah Islam dulu. Okey. Pada zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW, baginda menegah para sahabat daripada berpuasa sepanjang siang dan bangun sepanjang malam sehingga mengabaikan hak isteri mereka. Okey, di sini Nabi Muhammad SAW cuba menekankan konsep keadilan para sahabat itu untuk berlaku adil terhadap isteri mereka tanpa terlalu semata-mata mementingkan kepada konsep soal ibadat sahaja. Begitu. Okey, dalam konteks Malaysia pula kita dapat tengok pembudayaan konsep wasatiyah ini berlaku di mana Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, iaitu mantan Perdana Menteri ke-6, telah memperkenalkan gagasan satu Malaysia, iaitu rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Okey, beliau telah menyarankan pendekatan wasatiyah iaitu kesederhanaan, pertengahan, bertimbang, adil dan cemerlang. Okey. Konsep wasatiyah dalam gagasan satu Malaysia ini memperlihatkan, konsep ini tidak mengamalkan pendekatan Islam yang terlalu rigid dan pendekatan Islam yang terlalu longgar atau liberal. Maksudnya berlaku keseimbangan, kesederhanaan dalam konsep gagasan satu Malaysia ini. Sebab itu kita dapat tengok pembudayaan konsep wasatiyah di Malaysia berlaku. Okey. Malah pembudayaan konsep kesederhanaan wasatiyah di Malaysia juga berlaku apabila wujudnya sebuah NGO berkaitan konsep wasatiyah telah diwujudkan di Malaysia, iaitu Institut Wasatiyah Malaysia. Okey. Contoh lain di mana pembudayaan konsep kesederhanaan di Malaysia berlaku ialah kita dapat lihat dalam penggubalan Perlembagaan Persekutuan menjelang kemerdekaan Tanah Melayu. Okey. Sebenarnya Perlembagaan Persekutuan sewaktu itu juga telah mengandungi nilai-nilai wasatiyah. Di mana? Okey, di mana elemen berlaku adil terhadap semua kaum, seimbang dan sederhana dalam amalan serta tindakan. Okey. Sewaktu itu kan kita tahu bahawa Tanah Melayu
mempunyai kepelbagaian kaum. Okey, jadi untuk berlaku adil, perlembagaan persekutuan ini telah telah menggunakan elemen kewarganegaraan untuk berlaku adil kepada semua kaum. Okey. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.